Selamat pagi semua murid. Selamat tahun baru 2021 juga ucapkan kepada semua. Semoga tahun ini kita terus bersemangat untuk belajar, walaupun belajar di rumah awal-awal ini atas kekangan COVID-19. Oke, kita mulakan pelajaran kita hari ini pada tahun ini dengan topik yang pertama, yaitu kemahiran saintifik. Oke, kemahiran saintifik boleh dilihat dalam buku teks muka surat 1 dan seterusnya lah. Oke, dan kita rumuskan di sini. Isi untuk kemahiran proses sains. Oke, pengenalan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Oke, yang kedua, kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains membolehkan kamu mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawaban secara sistematik. Terdapat 12 kemahiran proses sains, yaitu 7 kemahiran asas dan 5 kemahiran bersepadu. Oke, 7 kemahiran proses sains yang asas. Yang pertama adalah memerhati, itu menggunakan deria penglihatan, pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan untuk mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena. Yang kedua adalah mengelas, yaitu mengasing, mengumpul objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Ini membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor, alat piawai, atau alat yang diseragamkan. Yang keempat, membuat inference, yaitu membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Yang kelima, meramal, membuat jangkaan tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. Yang keenam, berkomunikasi, menerima, memilih, menyusun, dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadwal, graf, rajah, atau model. Oke, berkomunikasi tidak semestinya secara lisan saja, tetapi boleh juga dalam bentuk jadwal, graf, raja, atau model. Oke, yang ketujuh, menggunakan perhubungan ruang dan masa, yaitu memerihalkan perubahan seperti lokasi, arah, bentuk, size, isi padu, berat, dan isi mengikut masa. Oke, 5 kemahiran proses sains bersepadu pula adalah yang pertama, mentafsir data, yaitu memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa, atau pola daripada data yang dikumpulkan. Yang kedua, mendefinisi secara operasi, yaitu memberi tafsiran tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah, yaitu mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, yaitu apa yang diubah atau ditukar. Pemboleh ubah bergerak balas, apa yang diperhatikan berubah ataupun yang diukur, atau biasa juga sebut keputusan. Dan pemboleh ubah yang dimalarkan, yaitu apa yang ditetapkan yang sama sepanjang membuat eksperimen. Oke, yang keempat adalah membuat hipotesis, membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar
bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Dan yang kelima adalah mengeksperimen, yaitu merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpul data, mentafsir data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Cikgu rumuskan di sini kemahiran proses sains ada 12. Oke. 7 kemahiran proses sains asas dan 5 kemahiran proses sains bersepadu. 12 kemahiran proses sains tersebut adalah memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, beramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan massa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis, dan mengeksperimen. Oke, itu sahaja murid-murid. Semoga apa yang cikgu kongsikan hari ini murid-murid boleh paham. Terus sekian saja.